Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 2 Januari 2021 bersama saya Vivi Emir Zaika. Laporan dimulakan dengan tragedi menyayat hati apabila 9 sekeluarga terkorban selepas kenderaan pacuan 4 roda dinaiki mereka dipercayai tergelincir sebelum terjatuh ke dalam Sungai Batang Lupar di pangkalan Feri Triso petang Jumaat. Difahamkan sebelum kejadian kira-kira jam 3.10 petang itu, kesemua mangsa dikatakan dalam perjalanan menuju ke Kuching dari Kapit. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Sarawak menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian tersebut pada jam 3.14 petang. Insiden berkenaan telah mengakibatkan 5 lelaki dan 4 wanita termasuk bayi lelaki berusia 4 bulan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mangsa telah dihantar ke klinik Bladin sebelum dibawa ke Hospital Sri Aman untuk tindakan selanjutnya dan punca kejadian masih lagi dalam siasatan. Pagi ini, Timbalan Ketua Menteri Sarawak yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing dijadualkan meninjau lokasi kejadian. Berita seterusnya, Kampung Muara Tebas yang terletak kira-kira 23 km dari Bandaraya Kuching mempunyai banyak kawasan menarik yang boleh dilawati pelancong. Sehubungan itu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri menyeru penduduk tempatan mengambil peluang melawat tempat-tempat menarik yang ada di kampung tersebut. Ini adalah satu temple di sini dan ianya wujud beratus tahun. Dan ianya melambangkan satu komuniti yang bersatu padu. Sebab kawasan ini kawasan Melayu, tetapi tempel di sini tempel orang Cina. Tetapi Melayu dengan Cina boleh bekerjasama untuk bekerja di tempel ini dan membantu untuk menjaga tempel ini. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke Tekong Chin San Yen di Kampung Muara Tebas pada Jumaat. Tambah Datuk Seri Nancy lagi, kawasan Kampung Muara Tebas akan terus dibangunkan menerusi perancangan strategik yang dibawa Ahli dan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hipni bagi memelihara kawasan bersejarah sekaligus membantu membangunkan ekonomi penduduk dengan kehadiran pelancong. Kita nak menarik semakin ramai lagi pelancong. Pertama sekali orang Sarawak sendiri yang tidak tahu. Dan kita lihat dari bawah tadi ada batu nibung yang kayu nibung jadi batu. Itu juga satu sejarah dan ada lagi tempat-tempat lain dan kini pun kita nampak orang yang datang ke sini boleh singgah ke kedai-kedai, boleh membeli barang di sini dan seafood di sini adalah satu tempat yang memang terkenal. Jadi di Muara Tebas ini dah. Terdahulu, Datuk Seri Nancy bersama Dr. Hazlan serta rombongan telah melawat Pasar Tani Nelayan dan jeti Kampung Muara Tebas bagi melihat sejarah yang berusia 200 tahun sebelum menjamu selera di restoran berdekatan. Jelas Dr. Hazlan terdapat banyak kawasan di Dun Lemak Laut yang menarik dan boleh dikunjungi pelancong dari dalam dan luar negara. Di kawasan kita di Lemak Laut, sebenarnya kita mempunyai banyak produk pelancongan yang bermula daripada Kampung Bako sehinggalah ke Taman Negara Bako, Pulau Lake, Sungai Bako. Di dalam sungai ada buaya-buaya dan juga Kampung Nelayan, Kampung Bako, bird watching dan kita terus ke Kampung Selabat ataupun Pasir Putih di mana di situ ada beach, ada pantai yang hampir-hampir serupa dengan Sepang Gold Coast. Dan insyaAllah kita mempunyai perancangan yang besar di situ lah. Dan seterusnya ke Kampung Muara Tebas yang mempunyai Tobekong yang berusia 200 lebih tahun dan banyak sejarah. Dan juga Kampung Nelayan, produk-produk hasil nelayan. Dan juga restoran makanan laut. Dan seterusnya ke seberang sana iaitu Tanjung Bang, the long forgotten place, di mana di situ sebenarnya adalah satu kawasan seperti lagun yang sangat cantik sekali, di mana kita boleh melihat matahari terbit dan tenggelam, dan di situ akan ada satu perancangan untuk membina resort lah.
Tambah Dr. Hazlan lagi, sektor pelancongan tempatan akan lebih meriah dengan siapnya Lebuh Rayapan Borneo yang akan membawa lebih ramai pelancong tempatan dari seluruh Sarawak dengan menggunakan pengangkutan darat. Beralih ke laporan di utara Sarawak. Masyarakat setempat di Lawas diseru supaya terus mengekalkan perpaduan dan semangat muhibah. Timbalan Menteri Kedua Pembangunan Luar Bandar Malaysia Datuk Henry Sum Agong berkata, ini penting bagi membolehkan kesejahteraan dan keharmonian hidup pelbagai kaum dan agama dapat dikekalkan. Berucap dalam program Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS di Dewan Serbaguna Kampung Nur Islam Kuala Lawas, Datuk Henry yang juga ahli Parlimen Lawas turut memuji semangat muhibah dan perpaduan penduduk kampung yang bekerjasama dalam menjayakan program. Dalam program itu telah diadakan pelbagai aktiviti seperti yang tertera. Di akhir ucapannya, beliau telah mengumumkan geran peruntukan kepada PPWS Kampung Nur Islam dan sumbangan RM2,000 kepada Masjid Nur Islam. Selanjutnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Jumaat memutuskan untuk melanjutkan kuat kuasa semua prosedur operasi standard SOP yang telah diguna pakai pada tahun 2020 termasuk tata cara kemasukan ke Sarawak sehingga 31 Mac 2021. Ia susulan keputusan Kerajaan Persekutuan mengumumkan pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula 1 Januari sehingga 31 Mac 2021. JBPN Sarawak dalam kenyataan media pada Jumaat turut memberitahu terdapat 8 kes positif dikesan di negeri ini dengan Kuching dan Meradong masing-masing merekodkan 3 kes manakala Bintulu dan Miri masing-masing mencatatkan 1 kes. Kes terbaru yang dicatatkan itu menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,125 kes. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Vivi Mirza Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.